Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita. Adakah kita sambunglah kesan kita tentang fiqh at-taharah. Tidak nak buka nota mana. Ini dia. Di mana kita pada sesi yang lalu kita pada bab al-wudu, pada solat apa yang dilarang ke atas orang yang berhadas kecil. Ma yahrum ala al-muhdis. Al-hadasil asghar, ya. Apa yang dilarang ke atas orang yang berhadas, yakni hadas kecil lah, ya. Di mana sepakat para ulama mereka tidak dibolehkan untuk solat, ya. Melainkan tentang solat jenazah saja ada sikit khilaf lah, di mana ada very minor of the scholars yang kata tak perlu wudu, ya. Tapi itu dibantah oleh ulama-ulama besar, antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan dia kata sembahyang jenazah ni tetap kena wudu. Pasal apa ada ulama kata tak payah wudu tu? Kerana dia kata salatul janazati du'aun, sembahyang jenazah ni ada doa, ya, betul tak? Zahirnya solat jenazah ni macam doa lah, ya. Memang kita nak sembah Allah, tapi the purpose of the prayer ialah doa untuk si mati lah. Sebab itu kita, ya, kat takbir selawat kemudian doa. Takbir ketiga doa, takbir keempat pun doa, ya. Hak paling standard mazhab Syafi'i doa takbir ketiga sahaja. Tapi dua-dua pun boleh, pasal dua-duanya itu ada riwayatnya, dan dua-dua dipilih oleh para ulama, ya. Kalau tuan-tuan tengoklah matan Abi Syuja', matan tasawuf mazhab Syafi'i, dia suruh doa yang ketiga saja, yang keempat tak ada baca apa-apa pun, terus salam, ya. Tapi tak ada masalah sama sekali kita baca doa kedua. Ala-kullah doa lah, ya. Dan ada hadis yang menunjukkan bahawa ada sahabat Rasulullah SAW, takbir keempat tu dia melamakan doa lebih daripada takbir yang ketiga, ya. Tapi kita tahulah the purpose of the prayer, tujuan kita sembahyang tu untuk doakan si mati, ya. Tapi kita dah salam terus bergerak bawa jenazah, ya. Very sorry to say lah, dan lepas salam nak doa lagi, kita sembahyang dah, siap tahlil lagi sambil berdiri, which is benda itu semua tak perlu. Tuan-tuan dah salam, jalan, ya. Asri'u bi janazatikum, segera-segerakanlah menguruskan jenazah kamu, mana sampai dia dikuburkan lah, ya. Dan prinsip jenazah memang kena cepat pun. Saya kalau jadi imam jenazah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jalan aja. Dan itu diajar dalam buku-buku fiqh kita. Itu yang diajar. Tuan-tuan boleh buka aja mana-mana buku fiqh mazhab Syafi'i, ya.
Tapi lepas sembahyang boleh lah kalau kita nak announce apa-apa kan. Ayah saya ni kalau ada hutang jumpa saya ya, boleh. Itu jalan aja. Dan itu terbaik untuk si mati. Ya. Itu terbaik. Fa in kana khairan fa ila khairin qaddamtumuhu. Kalau dia orang yang baik, kamu telah mempercepatkan dia kepada kebaikannya. Ya. Fa in kana syarran fa syarrun tad'unahu ar-riqabikum. Dan kalau dia orang yang tidak baik ataupun ada benda keburukan lah ke atas dirinya, maka ia tidak baik untuk kamu menahan-nahan ia pada sisi kamu. Tak perlu tahan lah. Ya. Tapi kita tak adalah kata haram, tapi very very unpreferable. Ya. Kadang-kadang kita buat ikut suka kita aja. Terbaik jalan tu. Ya. Pergi hantar dia ke tempat yang sepatutnya dia berada. Melainkan kalau ada sebab-sebab tertentu lah, ya, perlu kita tak bergerak. Tapi ada pula tu, Allah, buat apa jadi gitu. Jenazah tu waktu bik masjid selangkah Al-Fatihah, selangkah Al-Fatihah. Tempat saya pun dulu buat, sekarang tak buat. Ni pun ada satu surau Jumaat di Selangor, Timbalan Nazir dia mengadu dengan saya. Belum tu tak buat ustaz, ni ada imam baru, kita lantik imam rotib satu ahad tu kan. Kalau dia ada kematian, dia buat gitu pula. Belik lah. Mari mana je ni baca selangkah-selangkah gitu. Tak tahulah dia ikut kitab mana. Baik. Jadi jangan buat-buat benda yang mengepek seumpama itu. Tak perlu sama sekali. Nak berzikir masing-masing. Sambil-sambil jalan tu boleh aja. Macam mana Nabi kata, sambil jalan tu kamu zikir kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah, boleh aja. Tapi tak perlulah kita buat-buat seumpama itu. Ala kuliah sembahyang tuan-tuan consensus, tak ada khilaf. Kalau ada pun hak itulah jenazah tu. Tapi telah dibatalkan oleh ulama-ulama kita. Seumpama kataan Nawawi, this is wrong. Ini tidak betul sama sekali. Jenazah pun nak kena ada wuduk kerana semua jenazah adalah sembahyang. Sebab tak ada rokok, tak ada sujud, tapi ia masih sembahyang. Ya. Dan sebahagian syarat-syaratnya syarat-syarat sembahyang. Tuan-tuan kena tutup aurat, kena hadap kiblat. Boleh ke sembahyang jenazah tak hadap kiblat? Boleh ya? Mana boleh? Ya. Okey. Kemudian tiga yang lain, tawaf, saya pun dah hurai. Di mana ulama tidak sepakat dalam bab ni. Sebagai mewajibkan wuduk, dan itu adalah majoriti, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Saya pun dah baca dalil-dalilnya. Manakala segelintir ya, kata tidak wajib wuduk sama sekali, ya. Dan itu yang dipilih oleh macam ulama kontemporer macam Dr. Suqardawi, ya, ulama yang sebelum pada itu, ulama besar dulu, Al-Imam Syaukani rahimahullah. Ada ramai juga lah, walaupun tidak ramai berbanding hak kata wajib tu. Ala kulli hal, kita pilihlah yang majoriti dalam bab ni, dan itu yang terbaik, ya. Isu dia pasal Nabi kata at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam fa in takallamtu fala takallamu illa bi khair. Tu hadis Al-Baihaqi daripada dan juga Al-Hakim daripada Ibn Abbas. Nabi kata tawaf ni ialah salat. Melainkan Allah Ta'ala mengharuskan kamu berkata-kata. Maka jika kamu berkata-kata, maka kata-kata saja yang baik, ya. Jadi kata Nabi sebut solat tu. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim, Aisyah pula kata, awwalu ma bada'a bihi Rasulullah hina qadima Makkah annahu tawadda'a summa tawafa bil bait. Masa mula-mula Nabi sampai ke Mekah dulu, masa nak buat haji, ya, Nabi buat haji sekali aja, tuan-tuan. Apa yang Nabi buat? Mula-mula sekali Nabi berwuduk dan Nabi tawaf di Baitillahil Haram. Jadi dia kata macam wajib lah. Ala kulliah yang kata tak wajib tu, tawaf bukan sembahyang. Tawaf is not a prayer. Mana ada takbiratul ihram, mana ada rokok, mana ada sujud. Nak rokok dengan sujud sambil tawaf. Jadi solat-solat di sini ialah ibadah, doa, zikir. Itu semua dalam kelompok solat sebenarnya. Solat ni munajat kita kepada Tuhan, ya. Ia bukan solat syar'iyah. Nampak? Boleh jadi ia solat lughawiyah, solat secara bahasa saja. Kemudian Aisyah kata Nabi wuduk baru Nabi tawaf.
Perbuatan Nabi semata-mata perbuatan, ia tidak menunjukkan perkara itu wajib. Tak menunjukkan perkara itu wajib sama sekali. Ya. Jadi dia kata tak wajib lah. Ya. Okey, itu kedua. Jadi yang betul-betul sepakat tuan-tuan semayang aja. Itu pun masih ada sedikit khilaf yang dibantah oleh ulama kita. Tapi tawaf memang kita tahu, maklum, tidak sepakat sama sekali. Ya. Okey, kemudian yang ketiga, ini nak masuk yang ketiga sebenarnya. Menyentuh Al-Quran, dan yang keempat membawa Al-Quran. Dia lebih kurang aja. Ya. Siapa-siapa yang kata sentuh Al-Quran mesti wudu, aka tak ada wudu tak boleh sentuh Quran dan berdosa, haram. Tapi tak tahu dosa besar ke tidak. Tak masuklah kelompok dosa-dosa besar rasanya. Allah Ta'ala alam lah. Ya. Dosa besar yang 70 tu tak ada lah, kok dosa besar hak lain kot. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia ada karang buku top lah in the market tentang dosa besar ni, Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. 300 lebih lah yang dia sudut daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Tapi saya pun tak khatam buku tu, baca celup-celup aja. Saya tak ingat ada tak menyentuh Al-Quran tanpa wuduk termasuk atau tidak. Nanti saya tengok. Ala kulli hal ada pendapat itu, ya. Sebahagian berpendapat begitu, ya. Dan apa nama sebagai lain kata tidak wajib wuduk lah, sunnah sahaja. Ya. Maksudnya tidak berdosa, cuma recommended, preferable, amat digalakkan, amat dituntut. Tapi kalau awak tak wuduk pun tak ada masalah sama sekali, ya. Dan ini pun sama, maklum lah, dan saya ingat ramai yang tahu. Mungkin kalau tak tahu pun segelintir lah. Di mana memang ulama tidak bersepakat dalam hal ni. Masul mushaf, menyentuh mushaf, ya. Apa beza mushaf dengan Quran? Apa beza mushaf dengan Quran je? Mushaf ni ialah Al-Quran yang dibukukan, ya, kulit ke kulit. Itu asal kepada mushaf. Quran yang tuan-tuan baca kat mulut tuan-tuan popek-popek itu bukan Quran, itu bukan mushaf, itu Quran. Quran yang ada dalam dada-dada tuan-tuan, ada dalam kepala-kepala tuan-tuan, itu Quran, tapi dia bukan mushaf. Ya. Atau boleh jadi tuan-tuan baca Quran dengan isyarat. Orang bisu kan baca Quran dengan isyarat. Betul. Itu juga bukan mushaf. Tapi Quran. Mushaf adalah Quran. Quran belum tentu mushaf. Ya. Mushaf ni maksudnya Quran yang ada sebiji tu. Al-Quran dalam bentuk buku. Itulah mushaf. Confirm mushaf. Sepakat para ulama itu mushaf. Atau juga boleh dikatakan Al-Quran yang ditulis. Ya. Cuma ada khilaf lah sikit sebanyak. Al-Quran yang ditulis itu adakah ia mushaf atau tidak. Majoriti ulama kata ia masih mushaf. Sebab itu kalau tuan-tuan tak ada wudu, bagi mereka yang mewajibkannya, walaupun ditulis satu potong ayat Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, ditulis di atas satu kertas, tuan-tuan masih belum boleh menyentuhnya. Ya. Walaupun tak ada baris, tak ada titik, sebab baris dan titik ni lewat tuan. Zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat Nabi dulu, zaman tabi'in dulu, mana ada titik-titik Quran ni. Baris-baris pun tak ada. Lewat 100-200 tahun lepas tu kot. Anak tak ingat dia punya precisely, historically, sejarahnya. Tapi zaman kerajaan mana entah, kerajaan Islam lepas Khulafa' Ar-Rasyidin lah, lepas tabi'in Umawi ke Abbasi ke macam tu lah, ya. Anak waris ada tu lah, bab sejarah ni out sikit. Memang anak tak minat daripada dulu lagi, ya. Subjek sejarah ni, tapi tak ada lah, gagal. SPM dulu kredit juga, ya. Dapat 4 ke 5 macam tu aggregate. Dulu kita aggregate kan, dapat 4 ke 5 macam tu. Tak dapat skor. Mana tak minat sejarah ni, sejarah Melayu lah. Sirah pun saya sama, anda tak kurang minat lah. Ala kulli hal, ditulis lewat lah. Nama yang dipertanggungjawabkan ialah dua orang ulama bahasa pada waktu itu. Nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali dengan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ni top lah dulu, zaman terawal tokoh bahasa, ya. Dia mula-mula buat titik baris tu. Zaman tu tak, sebelum tu tak ada titik-titik baris kan tuan. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran tak ada baris, kira hebat tu.
Dah kalau tak ada baris, tak ada titik lagi hebat tuan. Oh, titik pun tak ada, tapi dia tahu perkataan ni ba ke ta ke jim ke ha ke, betul. Ya. Ala kulli hal, kalau yang ditulis itu Quran, maka dia tidak boleh disentuh sama sekali, ya. Tu straight lah dia kata begitu, ya. Baik. Tapi tuan-tuan faham, ya, mushaf ni mana Quran. Kalau macam ni confirm Quran. Kalau macam ni mushaf ni maksudnya macam ni. Ni confirm mushaf. Baina dafatai Al-Quran. Al-Quran yang ada dua kulit. Mana kulit depan, kulit belakang. Dalam ada isi. Ya. Inilah Quran. Inilah mushaf. Ya. Yang sentuh Quran ni sebenarnya tak tepat saya tulis begitu. Dia sepatutnya sentuh mushaf. Tapi boleh aja. Dalam buku-buku fiqh disebut sebagai mashul mushaf. Dalam buku-buku fiqh disebut sebagai masul mushaf. Bukan masul Quran. Tapi betul juga, sebab mushaf ialah Quran. Cuma Quran belum tentu mushaf. Baik. Jadi ada dua pendapat. Pertama mewajibkan, kedua yang tidak mewajibkan. Majoriti para ulama tuan-tuan mewajibkan wuduk lah untuk menyentuh Al-Quran atau mushaf ni lah. Ya. Hanafi baik, Maliki baik, Syafi'i baik, Hambali baik. Dan ulama-ulama yang ada dalam keempat-empat mazhab itu, ya, dia kata wajib sentuh lah, ya. Adapun yang kata tak wajib pula, very minor one, sikit sangat. Setahu saya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, one of the big scholar juga, dia ni ulama besar juga lah tuan, ya. Kita ni ada banyak juga guna pakai pendapat beliau, ya. Tahu saya mazhab Azhari ni satu mazhab yang muktabar, dan dia dalam kelompok mazhab yang 5: Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, satu lagi Zahiri. Saya memang ada sentuh juga nama beliau dan mazhab beliau. Baik, memang kita tak ikut dia banyak hal. Okey, jadi Al-Imam Az-Zahiri, Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam buku fiqh beliau Al-Muhalla, dan kita tahu dia daripada mazhab Az-Zahiri, pendukung mazhab Az-Zahiri yang menyebarkan mazhab Az-Zahiri, mengatakan tak perlu wuduk lah, ya. Antara lain juga Al-Imam Ibnu Al-Muzi rahimahullah, yang kita panggil sebagai sahibul ijma'. Ibnu Muzi, saya duk baca ijma' Ibnu Muzi lah. Dia juga great scholar, ulama besar sekali tuan, ya. Dan dia tidak dinisbahkan kepada mana-mana mazhab, walaupun ada mazhab kata Ibnu Muzi mazhab saya, hak ni pula kata Ibnu Muzi mazhab saya. Termasuk ulama-ulama Syafi'i memanggil Ibnu Muzi sebagai Syafi'iyun, ulama Syafi'i, sedangkan dia bukan Syafi'i. Dia mujtahid mustaqil, dia mujtahid yang bersendirian, dia ada pendapat dia sendiri, ya. Mungkin dalam bab ni dia cenderung kepada Imam Syafi'i, dalam bab ni dia cenderung kepada mazhab Hanafi, ya. Dan mungkin banyak jugalah pendapat dia yang cenderung kepada Syafi'i. That's why dia dianggap oleh ulama-ulama Syafi'i sebagai Syafi'iyun, ulama Syafi'i. Macam Imam Bukhari lah, Imam Bukhari pun orang kata Syafi'i, sedangkan Imam Bukhari dia bukan mazhab Syafi'i. Dia ada pendapat dia sendiri. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari tu, dan ni ditegahkan termasuk Yusuf Qardawi sendiri dalam buku-buku usul dan fiqh beliau, Bukhari bukan mazhab Syafi'i. Adalah dakwah begitu, ya. Jadi Ibnu Muzi dia kata sama juga dengan Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya. An-Nawawi rahimahullah dalam mukaddimah buku fiqh ensiklopedia beliau Al-Majmu' Syarh Muhazzab, dia memuji Ibnu Muzi dengan pujian yang amat baik sekali, dan dia memberi kepercayaan penuh kepada Ibnu Muzi dalam bab ijma', sehingga Nawawi kata, aku kalau nak rujuk ijma', aku rujuk ijma' Ibnu Muzi li'annahu qudwatun fi hadzal fan, kerana dia adalah tokoh dalam bab ni. Dan Nawawi kata aku rujuk dia lebih daripada aku rujuk ulama-ulama Syafi'i dalam bab ijma' lah. Boleh kata kalau Ibnu Muzi kata ijma', memang ijma', tapi tak semua. Boleh kata majoriti ataupun dalam banyak pendapat tu, kalau dia kata bukan dalam banyak benda, kalau dia kata ijma' memang benar betul ijma' pun. Tapi masih ada segelintir kalau dia kata ijma', ia bukan ijma', ia majoriti saja. Pasal Ibnu Muzi bukan nabi,
Dia bukan Nabi, dia manusia macam kita juga. Cuma dia ilmu lebih. Dia belajar banyak sampai tahap mujtahid. Siapa-siapa pun boleh jadi macam dia. Tuan-tuan boleh jadi macam dia. Dia bukan dapat title Tuhan bagi. Oh, saya sahibul ijma'. I am the big scholar. Bukan. Kita yang bagi dia title tu. Dia ni alim. Mujtahid dengan sebab kriteria-kriteria yang ada padanya. Tapi dia tetap manusia biasa. Ya. Bukan semua dia cakap tu 100% betul. Ada sikit sebanyak yang masih perlu untuk ataupun terbuka kepada pembetulan di sana sini, correction, ya. Pengemaskenian di sana sini, kena kemahkini juga. Ya tak? Tu ada orang tak faham lagi. Adalah sebahagian tu, ya. Kita menghormatinya dengan keilmuannya, tapi kita tidak mensucikan sesiapa dalam agama, ya. Dan dia seumpama ulama-ulama yang lain. Ada jugalah yang ditegur, dibetulkanlah oleh ulama-ulama, terutama selepas daripada beliau. Okey, dia kata tak wajib. Tak wajib, ya. Ada mungkin ada lagi segelintir yang lain. Qardawi rahimahullah ataupun hafizahullah dalam buku fiqh taharah beliau clearly dia sebut bahawa pendapat yang kata menyentuh Al-Quran itu mesti wudu adalah pendapat yang dhaif. Very clear dia. Tapi dah tuan-tuan tak belajar atau tak baca buku fiqh taharah Qardawi tu. Kalau saya petik nama-nama tertentu mungkin kata, oh ini tak boleh pakai ni. Qardawi takkan cakap tak boleh pakai kan. Malaysia daripada tahun 90-an menjadikan Qardawi ni ulama dan tokoh kita. Sehingga kalau tuan-tuan rajin baca lah, dan saya tahu ramai orang tak baca pun, di internet tuan-tuan boleh aja download fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Jakim daripada tahun 1990-an, sebahagiannya daripada Qardawi, sebagian besar bahkan saya boleh kata begitu, ya. Terutama dalam isu-isu moden lah, isu-isu moden. Ibadat ni anak tak tengok, tak nampak obvious sangat, tapi masa isu-isu yang melibatkan zakat, isu-isu yang melibatkan perbankan, kehartaan dan pengurusan-pengurusan yang lain, memang kita kadang ambil Qardawi dan rujuk beliau. Bahkan saya lihat kadang-kadang ciplak aja, betul-betul ambil Qardawi punya, ya. Apa hukum tuan-tuan kerja di sektor yang bercampur antara halal dan haram? Tuan-tuan ingat hari ni sektor-sektor industri ada semua bersih belaka 100%? Patuh syariah ke? Tak ada. Tuan-tuan kerja di pasar raya, pasar raya pun ada jual benda haram, betul tak? Kau tak ada halal belaka? Ada. Pasar raya di tempat saya dulu, pasar raya Said, memang non halal, semua halal. Ya. Lepas tu pasar raya Ikhwan sebut Ikhwan. Lepas tu pasar raya Ganda, itu setahu saya tak ada yang ni juga, ya. Saya tak perlu Ikhwan, saya minta maaf, sebut. Pasal raya dia memang tak ada alkohol lah. Tapi hak lain-lain tu ada aja. Saya dulu tuan-tuan manager Carrefour, pernah dengar Carrefour? Orang Melayu kata Carrefour. Saya manager situ dulu tahun 2006. Betul, awal tahun. Dah lah kerja 6 bulan. Kerja saya jadi hygiene manager. Pagi-pagi cek temperature barang-barang yang sampai, terutama barang-barang segar lah. Barang-barang jenis frozen tu kan. Tak susah, kerja senang je tuan. Pegang termometer je. Tapi bukan termometer hak jenis kena lekat dekat produk, tak, tembak dari jauh. Okey, lepas. Dia nak loading barang kan, dia buat turun daging lah apalah. Saya tembak dari jauh je. Tengok temperature. Dia ada dia punya tu. Hygiene manager morning, awal-awal pagi, in the early morning kita check temperature produk yang sampai. Lepas pukul 8 dah kita sarapan apa. Saya masuk awal 6.30 pagi kot asalnya. Kemudian dah barang dah sampai, bila dah start operation, saya check pula, check station, bakery lah ini, saya check bahagian hygiene lah. Lepas tu yang expired tu, saya bos tu. Tuan-tuan kalau ada expired kan, kalau careful lah, saya tak tahulah pasal lain. Tuan-tuan cari hygiene manager, report kat dia, ni saya, yang expired tu kerja saya lah tu, ya. Ada stesen non halal, ya. Habis tu kita kerja macam mana? Tak capur. Ya tak? Sebab dalam konteks hari ni tuan-tuan nak cari satu industri yang 100% solid,
terutama yang melibatkan peruncitan lah, retailing kan. Of course lah melibatkan barangan makanan dan minuman. Tuan-tuan nak cari yang 100% yang tak ada benda haram agak sukar. Tuan-tuan kerja pasar raya, ada stesen yang jual benda haram. Ya. Tuan-tuan kerja di hotel, siapa sini ada pengalaman kerja di hotel? Saya tuan-tuan setahun lebih kerja di hotel. Ustaz kerja belaka. Saya kerja belaka tuan. Saya daripada zaman saya belajar di matrikulasi, saya dah start kerja buat part time tu, saya duduk kat PJ, saya kerja hotel kat situ. Malam-malam, petang lah, biasa petang lah, pukul 3, pukul 4 saya pergi kerja. Malam pukul 10 balik lah, pukul 11. Hari-hari kerja. Ya. Dapat lah 400-500 sebulan tu. Kerja main-main je tuan, buat part time. Ya. Lepas tu tanya cuti, semua orang balik, saya tak balik, saya tidur hostel seorang. Member kata kau tak takut hantu? Memang aku tak takut hantu. Saya Kelantan tuan-tuan, tahun bujang saya balik bawa kereta seorang je. Orang kata nampak hantu tak ada kepala dah. Saya pun duk kata selalu jugalah, mana hantu ni, aku nak tengok hantu sekali tak pernah tengok aku hantu ni. Ustaz tak percaya orang tu. Percaya, benda gaib bukan tak percaya. Tapi tak benda ni nampak tak apa, dia kata hantu kan. Saya duduk seorang ya hotel tu, seriously, saya duduk seorang, tak ada orang balik kampung semua. Ya. Takut juga sikit tu kan, malam-malam bunyi angin bukan bunyi hantu. Kerja hotel ada yang benda yang tak halal tak? Hotel kat Malaysia tuan-tuan, bukan semua ada CG halal pun. Cuba cek kat internet. How many percent kita punya hotel industri, under tourism industry lah, berapa banyak yang ada CJ halal? Tengok sendiri lah, Ana malah nak cakap. Cerita dia tak semualah. Dan of course lah, hotel ni memang ada alkohol, ada serve arak. Saya first day kerja di hotel tuan, before kita kerja, dia akan bawa tour berjalan di satu hotel. Ya, ada hotel ni dia ada kelab lah, ada kelab. Ada tempat dia ni lah, tempat yang tak halal kan. Paling tidak pun dia mesti ada bar station, dia mesti ada satu station memang dia serve araknya. Jadi kita ronda lah pergi hotel saya tu ada apa nama, bukan macam kelab jugalah, tapi ada satu ruang memang kat situ dia minum benda yang tak halal je lah. Kita kerja semua tempat macam tu kan. Ya. Unfortunately orang Melayu duk kerja dalam tu juga. Tapi tak apalah. Cerita ada no halal. Habis tu gaji kita kerja hotel macam mana? Capu tak? Tak capu. Banyak lagi industri-industri yang lain. Ya. Jadi Jakim kata bekerja di satu-satu industri yang bercampur antara halal dan haram, dengan syarat halal tu sikit lah, hak banyak halal, haram tu sikit lah, hak banyak halal. Dan selagi mana kita tidak dia panggil mubasyaratul amal, kita tak kerja di tempat tu. Memang stesen non halal ni yang diletakkan tu staf yang non muslim lah, ya, staf non muslim. Kita kerja di tempat halal, maka that is okay. Termasuk yang difatwakan juga tentang bekerja di perbankan yang bercampur antara halal dan haram. Memang perbankan ini ada konvensional, ada islamik. Jadi as long as awak kerja, awak tak buat direct benda tu, maka tak apa. Dia tak boleh kalau kita mubasyaratul amal. Memang kita kerja duduk di stesen yang non halal. Kita kerja memang kita serve conventional contract, itu tak boleh lah kerana riba. Tapi kalau kita kerja di satu company, yang company itu memang ada meniaga juga benda haram, maka tidak masalah dengan syarat yang saya sebut tadi lah. Ya, satu part yang kecil dia ada buat benda tidak haram. Anak tuan-tuan, tak tahulah anak tuan-tuan anak siapa kan, kerja di tu kedai-kedai runcit tertentu, ada arak tak? Ada kan. Ya. Cerita dia gitulah. Macam kita punya fatwa Jakim kita, walaupun kita kerja di satu industri yang ada campur halal dan haram, dengan syarat yang halal tu banyak, yang haram tu sedikit saja, dan kita tidak buat kerja benda tu directly, maka dia kata harus, ya.
Dia ambil mana tu? Qardawi ya. Qardawi dalam buku fiqh beliau. Pasal hari ni agak suka ya, kita nak kerja yang betul-betul solid dalam setengah-setengah industri yang tidak ada benda yang tidak halal. Sorry, betul, yang tidak ada benda tidak halal. Mesti ada juga. Bahkan dalam pelaburan tuan-tuan nak beli saham ke, nak melabur dalam satu syarikat, di mana syarikat itu ada banyak buat bisnes. Dia buat hartanah, dia buat hotel and tourism, dia buat tu buat ni. Pasal pelaburan ni ada banyak platform. Satu syarikat dia tak melabur lah satu-satu bidang saja, dia melabur lah bidang macam-macam. Which is ada juga yang dia melabur tu tempat yang haram. Boleh tak tuan-tuan melabur kat syarikat tu? Syarikat A contohnya, dia ada melabur dalam hartanah, dia ada melabur dalam peruncitan, dia ada melabur dalam hotel, dia ada melabur dalam kewangan, dalam ni dalam banyak-banyak pelaburan dia tu adalah yang dia melabur juga dalam benda yang tempat yang tak patuh syarak. Mana tahu dia melabur tempat judi juga ke, dia melabur tempat ni kan, contohnya dia melabur ada tempat-tempat yang haram juga lah, tak tahulah kan. Ada juga dia campur dia melabur tempat yang tak halal tu. Boleh tak kita melabur dalam syarikat tu? Boleh. Fatwa Malaysia, dunia pun pakai boleh. Tak ada syarat syarikat tu 100% halal. Tapi kalau boleh, itu yang terbaik. Tapi kalau giant company tuan, big company yang ada dana yang besar, dia melabur kat tempat yang macam tu pun. Boleh kita melabur dalam syarikat tu? Kalau kita boleh melabur spesifik, melabur hartanah aja, kita dalam syarikat ni dia buat keluar dia punya itulah channel-channel pelaburan tu, kita boleh pilih, aku nak hartanah aja, aku nak hotel aja. Okey juga. Kadang-kadang tak, melaburlah dalam syarikat saya, dia kata. Macam tuan-tuan tengok dalam apps tuan tu kan, jom melabur ke ASMB. Ada orang tanya saya, Ustaz, melabur ASMB ni patuh syariah Ustaz? Halal lah. Saya kata ASMB tu nama syarikat, ASMB tu nama company. Di bawah ASMB tu ada banyak platform-platform yang lain. Company memang macam tu. Kalau dia nak capital, dia nak modal, dia akan ambil modal atas nama syarikat lah. Saya nak berniaga ya, modal. Ya. Jadi boleh tak? Boleh tak? Lari sikit ni, sorry lah, bunyi lah. Boleh tak? Boleh. Kita punya SC pakai. Dengan syarat dia punya haram tu cannot be more than 5%. Tak boleh lebih daripada 5%. Kena tengoklah report dia tu macam mana. Kalau lebih 5% tak boleh. Dia pergi melabur ataupun buat bisnes benda haram 10% daripada dia punya operation, maka tidak boleh. Tapi kalau 5% and below dan ke bawah boleh. Jadi tu boleh melabur. Itu fatwa kita. Cuma bila tuan-tuan dapat dividen tu 5% tuan-tuan kena keluarkan lah. Melabur boleh, tapi bila dapat dividen tu 5% dikeluarkan. Jangan ambil semua pula, sebab dia masih ada benda haram. Cerita dia melabur boleh, masuk boleh, join boleh, tapi kena keluarkan benda yang haram. Sebab kita kena faham situasi sekarang. Nampak? Tak habis kot tajuk ni hari ni. Pasal apa pergi lari ikut dan tu? Pasal apa pergi tempat saya kerja lah, apalah, benda-benda haram macam apa pergi ke situ? Cerita pasal Quran. Qardawi tadi. Ya. Sebab tu saya kalau sebut benda-benda yang tuan-tuan macam tuan-tuan tak pernah dengar, sebab saya tahu-tahulah tuan-tuan ni mungkin yalah kan belajar ikut ustaz lah, ustaz tu bagi pendedahan macam ni, tuan-tuan tahu macam ni, tuan-tuan ustaz tu bagi pendedahan macam ni, tuan-tuan tahu macam ni ya. Jadi mungkinlah ada setengah-setengah pendapat tu saya sebut macam tuan-tuan tak pernah dengar, mungkinlah kan. Dan saya pun bimbang juga, takut tuan kata saya itulah saya ini. Sebab tu saya sebut nama yang tokoh yang besar-besar macam Qardawi. Kadang-kadang saya ada penghadang lah sikit, Qardawi. Dalam bab ni Qardawi ya. Jadi jangan kata kita ajar benda tak betul. Dalam fiqh memang sedia maklum, menyentuh Quran berwuduk atau tidak berwuduk ada khilaf yang muktabar. Majoriti kata mesti, segelintir kata tidak perlu. Dan dia tokoh-tokoh besar. Siapa berani kata Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi cokiang-cokiang punya? Awak tu yang cokiang-cokiang. Dia big scholar. Siapa berani kata Ibn Munzir rahimahullah ulama kecil?
Dia mujtahid top tau, champion. Ya. Nampak? Qardawi juga memilih pendapat yang sama. Ala kulli hal tuan-tuan, dia ada banyak perbahasan dalam bab ni, tapi dia balik kepada dua dalil aja. Saya bagi satu ayat Quran surah Al-Waqiah ayat 79, kata Allah la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh sentuh melainkan orang-orang yang suci. Dan kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis lah, antaranya Al-Imam Malik dalam Muwatta beliau daripada Amr bin Hazam, kata Nabi la yamassul Quran illa tahirun, tak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Ini antara dalil terkuatlah dalam bab ni, the strongest evidence. Ini aja dua dalil ni, ya. Jadi zahir dia memang kena ada wuduk lah, betul tak? Tapi pasal apa minoriti kata tak perlu wuduk? Pertama kerana la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh sentuh melainkan orang yang suci. Itu bukan manusia, itu adalah malaikat. Dan yang dimaksudkan Quran di sini bukan Quran yang ada dengan kita, tapi Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Dan itu pendapat di kalangan sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, di kalangan sahabat tabi'in seperti Ad-Dhahhak, seperti Asy-Sya'bi dan ramai lagi. Adalah segelintir yang berpendapat begitu. Dan Ibnu Katsir puji pendapat yang kata sentuh di sini ialah malaikat, dengan kata beliau wahada dia kata apa, wahada al-qawlu jayyidun, lebih kurang begitulah dia kata. Pendapat ini pendapat yang bagus. Ya, awak. Walau bagaimanapun jadi nak cerita gitulah, ayat Quran tu begitu. Okey, hadis Nabi tu pula tak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Sama juga orang yang suci di sini boleh maksud macam-macam. Orang Muslim dia suci, orang Muslim ni dia suci. Kerana suci-suci boleh jadi suci akidah, boleh jadi suci najis, suci juga, suci najis, ya. Dan boleh jadi juga suci daripada hadas, macam-macam suci. Dia panggil lafzul mushtarak. Jadi tak jelas. Di samping hadis ni tuan-tuan, umpama kata Imam Ibn Hazm, dia sudut sanad dia ada masalah sikit, ataupun adalah perbahasan tertentu, dia tak betul-betul solid sahih, masih ada pertikaian tentang rijal-rijal atau periwayat-periwayatnya. Di samping hadis ni dia bukan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi secara direct, dia hanya surat yang Nabi hantar kepada orang Yaman tak silap, yang ditulis oleh baginda punya utusan ke apa. Dia hanya surat, dia panggil sahifatun ghaira masmu'atun, dia hanya tulisan yang tidak didengari oleh sahabat-sahabat yang lain. Cerita dia gitulah. Dan Qardawi juga menyatakan bahawa pendalilan yang mengatakan bahawa menyentuh Quran itu mesti wuduk dengan ayat Quran berkenaan dengan hadis-hadis itu, dia kata hazal istidlalu dha'fun, pendalilan ini sebenarnya ada kelemahan-kelemahan tertentu. Dia tak sokong yang itulah. Qardawi memang pilih pendapat menyentuh Quran tak perlu ada wuduk. Baik. Dan kita lihat dalam market moden pun ada ulama yang kata tak wajib sentuh. Ala kulli hal tuan, macam Ibnu Katsir kan. Ibnu Katsir dia puji dua-dua. Pendapat ulama yang kata tak wajib, dia kata haza qaulu jayyidun, ini pendapat yang bagus. Pendapat ulama yang kata pendapat ulama yang tak wajib, dia kata haza qaulu jayyid, ini pendapat yang bagus. Pendapat yang mewajibkan pula, dia kata wahazihi jadatun wajadah. Kalau tadi dia kata pendapat ini bagus, yang ni pula dia kata pendapat ini bagus dan bagus. Dia double up. Jadatun dia kata jadatun wajadah, good and good, mana dia sokong yang ni. Fayajibul akhuzu bihi, maka sebaik-baiknya dia kata kita ambil lah yang ini, tapi dia masih tidak wajib. Macam Ibnu Katsir, dia cenderung kepada pendapat yang kata wajib lah, tapi dia masih memuji pendapat yang kata tidak wajib, ya. Dan dia sarankan ambil pendapat wajib itulah, ya. Ada ulama kata macam ada ulama top juga entah yang mengarang buku fiqh moden, nama dia Hussein Audah.
Husain Audah dia ada buku fiqh sunnah yang atau fiqh moden yang top jugalah, nama dia Fiqh Muyassar. Mausu'ah Al-Fiqh Al-Muyassarah. Dia buku ensiklopedia. Tuan-tuan faham bila saya sebut buku ensiklopedia? Buku ensiklopedia ni buku yang meluas, menyeluruh. Semua mazhab ada, semua ulama ada, semua dalil ada. Dan dia ada banyak konteks-konteks perbandingan lah, ya. Di mana dia sendiri setelah dia meneliti pendapat-pendapat yang ada, dia kata la yatarajjahu indi syai'. Aku tak dapat pastikan mana salah satu pendapat yang lebih kuat. Tak boleh. Pasal masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi dia kata walakin ansah, tapi aku menasihatkan supaya ya tawadda limasi al-mushaf, berwudulah untuk kamu menyentuh mushaf. Dan saya personally pun memang kalau saya nak sentuh Quran, saya memang ambil wuduk lah, ya. Melainkan kalau saya mengajar di sekolah, ya, bila saya batal wuduk ketika saya mengajar, saya terus menyentuh mushaf. Kenapa? Karena saya tidak boleh meninggalkan kelas saya. Kalau saya tinggal kelas saya, jawab dia bergaduh habis budak-budak. Itu pendapat Imam Malik. Imam Malik kata menyentuh mushaf ni wajib, ada wuduk. Tapi di atas kemaslahatan tertentu, seperti orang-orang yang mengajar, seperti orang-orang yang belajar, maka dia kata ada keringanan untuk kita tidak mengambil wuduk untuk menyentuhnya. Tidak gitulah, ya. Kalau boleh kita kekalkan di atas apa yang kita amalkan, dia sebutkan berwuduklah setiap masa. Tapi mungkin dalam setengah-setengah keadaan kan, tuan-tuan terbatal atau seumpamanya tuan-tuan tak nak ambil wuduk waktu tu, mungkin ada keperluan tertentu, maka kita kata dia is okay, ya. Jadi khilaf-khilaf yang ada ni dia ada hikmah dia juga, ya. Dia sama juga dengan orang perempuan yang haid, betul tak? Haid tak boleh masuk masjid. Lepas tu dia buat kelas pula pengajian di masjid, fardu ain pula tu. Tiba-tiba time dia kelas, dia haid. Okey lah, betul tak? Tapi bulan ni haid lagi, bulan depan haid lagi. Habis tu bila dia nak belajar? Dalam setengah-setengah keadaan boleh saja. Ulama sepakat kalau kita tak boleh jaga darah itu tak boleh masuk. Tapi kalau ada keperluan-keperluan tertentu, boleh saja, tak ada masalah sama sekali, ya. Terbaik macam ni, tapi sikit sebanyak. Pasal benda ni ijtihad, tuan-tuan. Okey, tak ada masalah sama sekali. Dan bawa Quran samalah. Siapa yang kata satu Quran mesti wuduk, maka dia juga mewajibkan bawa Quran. Siapa yang kata satu Quran tak wajib wuduk, maka dia kata bawa Quran tak perlu wuduk. Boleh bawa lah, ya. Cuma tuan-tuan kena ingat, Quran ni, mushaf ni, kalau dimasukkan ke dalam beg, maka tuan-tuan boleh bawa beg tu. Dia tak boleh ni mubasyaratul mushaf, tuan-tuan bawa tu memang Quran saja-saja Quran, tak boleh. Tapi kalau dia dah bercampur benda lain boleh. Sama juga kalau dalam Quran ni ada tulisan-tulisan yang lain, seperti buku-buku tafsir, maka tak apa. Dia cerita dia mushaf, betul-betul mushaf, InsyaAllah. Ada soalan tak? Dah teknik dah 10 minit. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Jadi habislah kita bab haram ke atas orang badan kecil. Next nanti kita masuk tajuk yang barulah, ya. Itulah bab mandi, babul ghusli, the chapter of showering. Ayah. Okey, Quran yang ada dalam phone ni, tak nak cerita. Sebenarnya dia bukan fizikal, dia maya. Which is kalau tuan-tuan buka dia ada, kalau tuan-tuan tutup dia tak ada. Dia tak lari banyak dengan apa yang ulama-ulama sebelum pada ni memfatwakan tentang kaset-kaset, CD-CD, disk-disk yang ada Quran. Mana bila tuan-tuan buka, dia bunyi, dia tubik gambar. Bila tuan-tuan tak buka, dia tak tubik gambar. Betul tak? Jadi time tuan-tuan buka tu dia Quran lah. Dia Quran lah. Maksudnya janganlah tuan-tuan buka masa dalam tanda, masa duk buat benda-benda pelik, ya tak? Tapi kalau time tuan tak buka, dia tak ada apa-apa. Tuan-tuan buka kaset tu, ada Quran kat dalam tu? Tak ada. Disk tu tuan-tuan pecah-pecahkan, ada Quran dalam tu? Tak ada. Sama macam phone ni, tuan-tuan buka dia ada, pasal dia apps, dia maya, dia digital. Tapi kalau tuan tutup, dia tak ada. Jadi Quran ni tuan-tuan, handphone ni tuan-tuan, dia bukan mushaf. Dia bukan mushaf pasal dia apps, dia maya.
Dia banyak okey, jadi kalau tutup macam ni dia tak ada apalah, dia tak ada isu. Cuma isu tuan-tuan bila tuan-tuan buka macam ni, okey, tuan-tuan buka macam ni kan, bila tuan-tuan buka Quran tu, dia yang bunyi-bunyi tu dia tak ada masalah sangat. Bak sentuh ni, dia kalau ada tulisan, dia macam ni kan. Bila tuan-tuan buka macam ni, ni Quran lah. Ya, betul tak? Ni bila tuan-tuan buka macam ni, adakah dia mushaf atau tidak? Which is, tuan-tuan nak sentuh ni kena ada wuduk ke tidak? Ada dua pendapat dalam konteks ni hari ni. Pertama yang kata tak perlu wuduk, kerana this is not mushaf, ini bukan mushaf. Ya, ni. Dan itu difatwakan di sebahagian negara. Saya tengok macam Qatar, Saudi, saya tak tahu. Ini bukan mushaf, tuan-tuan boleh sentuh saja. Ya. Ini pendapat sebahagian ulama lah. Ya. Yang saya lihat relevan jugalah, sebab handphone ni takkan kita, yalah, kita nak buka Quran juga kan sekali-sekala. Habis tu takkan kita nak ada wuduk saja, sedangkan kita handphone ni bawa setiap masa. Jadi saya ingat pendapat tu okey. Lebih sesuai lah ya. Dan saya personally pun kalau saya tak ada wuduk, saya nak buka Quran, saya buka aja dan saya sentuh aja. Habis tu awak nak touch macam mana kalau awak tak ada Quran? Awak tak ada wuduk. Yalah. Pendapat yang kedua tuan-tuan, dia kalau tutup tak ada masalah ya. Tutup dia tak ada masalah sebab dia maya. Dia tak ada fizikal. Isu dia bila buka. Di mana pendapat yang kedua tuan-tuan, bila tuan-tuan buka macam ni, ya, tuan-tuan boleh pegang, tuan-tuan boleh saja bawa ke hulu hilir, kerana dia bukan mushaf macam ni. Tapi tuan-tuan masih tidak boleh menyentuhnya, tak boleh sentuh. Itu ada beberapa begitu. Which is saya personally tak berapa ni lah pendapat itu, kerana dia agak macam menyukakan. Lagi satu, dia bukan mushaf. Ini bukan mushaf. Dia screen aja. Dia bukan betul-betul tulisan. Memang tulisan pun. Dia macam tuan-tuan ambil gambar lah. Ni mushaf, tuan-tuan ambil gambar. Tuan-tuan ambil gambar gitu kan. Contoh, nak buat contoh. Ambil gambar. Okey, tu gambar keluar. Tak boleh sentuh lah. Boleh aja. Pasal ini macam gambar. Macam fotokopi. Jadi yang maya-maya ni dia macam fotokopi aja. Dia bukan betul-betul mushaf, walaupun yang keluar tu Quran zahirnya, obviousnya. Boleh jadi cerita dia gitulah. Tapi kalau mushaf ni, tuan-tuan kena ambil yang tadi lah, pendapat perbahasan yang tadi lah. Tapi yang bentuk apps, yang maya macam ni, saya ingat tak ada masalah sama sekali, boleh saja. Fatwa tempatan saya tak pastilah, saya tak ada bab ni. Tapi kalau fatwa luar memang ada dibahaskan jugalah, which is pendapat yang bersesuaian. Quran yang adalah handphone, walaupun dia dibuka, dia bukan mushaf. Boleh saja kita menyentuhnya, bahkan kita membaca atau membawa, bahkan kita membawanya, boleh. Tak ada masalah sama sekali. Okey dah tu. Ada nak tanya apa lagi tak? Cukup Aku lukul hazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Cuma nak ingatkan, kalau boleh macam kita dalam tanda, kita jangan buka lah. Walaupun dia bukan mushaf, tapi dia masih menjelma sebagai Quran macam ni. Dia, walaupun dia bukan mushaf, dia masih macam Quran kan. Dia masih, mana kata, ialah terpapar macam tu dalam jamban, tak elok lah. Jalan jamban jangan buka. Ni kita bicara isu sentuh. Boleh tu. Kita tutupkan majlis kita dan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.